tak jadi macam cerita Peramli ketika dia tepuk apa tu, kutu babi. Alamak, batal wuduk saya. Batal ke wuduk dia? Tak batal wuduk. Tapi tu cerita tu nak bagi kita satu peringatan bahawa betapa pentingnya ilmu. Jadi kata Imam Haddad, kita ni kalau boleh sebaiknya memperbaharui wuduk bagi setiap sembahyang fardu. Kalau disebut memperbaharui wuduk, bermakna orang itu belum batal wuduk. Jadi setiap kali dia nak solat, dia kan berwuduk. Dah berwuduk sampai waktu solat seterusnya, wuduknya masih lagi belum batal. Yang membatalkan wuduk ini ada 4. Ini pun kita nak ingatkan semula. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, iaitu sama ada qubul ataupun dubur, minta maaf. Apa saja yang keluar melalui jalan keduanya, apa sahaja, maka batallah wuduk seseorang itu, apa sahaja. Walaupun dalam mazhab Syafi'i disebutkan illal mani, kecuali keluar mani tak batal wuduk, tapi wajib mandi. Dalam mandi itu juga dituntut untuk berwuduk. Tapi apa saja yang keluar, baik tercair, baik itu najis atau tak najis sekalipun, keluar salah satu daripada 2 jalan tu, sama ada depan atau belakang, maka automatik batal wuduk kita. Sama ada angin sekalipun, batal wuduk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersentuhan kulit dengan kulit di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram. Kulit dengan kulit tanpa alas, maka batallah wuduk. Yang ketiga, hilang akal, iaitu sama ada pingsan, sama ada dianya pitam, atau tidur hilang, tak ingat apa-apa, kecuali tidur dalam keadaan duduk dengan, minta maaf, punggungnya itu betul-betul mantap, tidak terangkat-angkat, tertutup lubang punggungnya, minta maaf, dan dia tidur dalam keadaan seperti itu, maka tak batal wuduknya. Itu yang ketiga, hilang akal, itu membatalkan wuduk. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan al-adami, iaitu manusia, sama ada milik sendiri atau orang lain, dengan telapak tangan. Ini telapak tangan. Yang belakang ni tak, anggota yang lain menyentuh tak, tapi tapak tangan menyentuh kepada kemaluan, minta maaf, qubul ataupun dubur, dengan telapak tangan, maka batal wuduk. Ini 4 yang membatalkan wuduk. Selain daripada itu tak batal wuduk. Seorang pergi ke masjid, tiba-tiba datang anjing, dia jilat kaki seorang tu, batal tak wuduknya? Jawapannya tak batal, sebab tak termasuk dalam salah satu daripada 4. Walaupun dia najisnya mughalladhah. Apa yang mesti dia buat? Dia basuh dengan 7 basuhan air, salah satunya bercampur dengan tanah. Perlu tak dia mengulangi wuduknya? Tak perlu, kerana wuduknya tak batal, kerana tak termasuk daripada salah satu daripada 4 itu. Jadi kalau kita tahu tentang 4 perkara ini, kesenang. Tak jadi macam cerita Peramli ketika dia tepuk apa tu, kutu babi. Alamak, batal wuduk saya. Batal ke wuduk dia? Tak batal wuduk. Tapi tu cerita tu nak bagi kita satu peringatan bahawa betapa pentingnya ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita pun akan terikut-ikut, tak tahu, ikut kepada kefahaman kita sendiri. Sedangkan ilmu tu sudah ada kaedahnya yang telah digariskan oleh syariat. Yang ini dia tak batal wuduk. Tak ada apa pun yang tadi daripada 4 tu yang membatalkan wuduknya. Tapi masuk je waktu dia nak berwuduk lagi, namanya adalah tajdid, memperbaharui wuduk. Dianjurkan untuk kita memperbaharui wuduk. Bagus untuk kita memperbaharui wuduk. Tak salah, saya dah ada wuduk tapi saya nak berwuduk lagi, boleh. Itu namanya memperbaharui wuduk. Kata Nabi SAW ketika disebutkan, wahai sahabat, bagaimana pendapat kamu kalau sekiranya seorang itu duduk, ada rumah di sebelahnya sungai, dan setiap waktu 5 kali dia mandi dalam sungai itu, bagaimana dia? Kata sahabat, pasti bersih dia, wahai Rasulullah. Demikianlah kita ada 5 waktu salat. Bayangkan kalau setiap salat itu kita berwuduk, maka kita akan bersih. Itu digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagus.
Tapi kalau kita tak berwuduk pun sah salat kita. Tapi kalau kita dapat memperah berwuduk adalah sangat baik. Dan jagalah dirimu agar anda sentiasa dalam keadaan bersuci, iaitu dalam keadaan berwuduk. Iaitu kalau boleh tu, kalau kita batal je, kita pergilah ambil wuduk. Apabila kita jalan batal, kita pergilah peluang ambil wuduk lagi. Jangan biarkan dianya bersenggang waktu yang lama tanpa wuduk. Kalau kita nak supaya dapat fadilat orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ya. Sebab apa? Sebab tu dikatakan perbaharuilah wudukmu setiap anda berhadas. Jadi cara dia adalah dengan setiap kali kita ni batal, kita ambil wuduk. Rugi ke atau susah sangat ke kita ambil wuduk? Tak susah pun. Wuduk ini bukan satu perkara yang susah, khususnya di negara kita. Kenapa? Sebab kita negara yang kaya dengan air, insya-Allah lah kan. Ada air yang kita boleh berhenti di mana-mana, insya-Allah ada sumber air itu. Berbeza dengan tempat-tempat negara-negara yang memang sukar air. Jadi kalau mampu dan boleh, setiap kali kalau kita batal je, kita pun ambillah wuduk. Ya. Dan sebagai tips kepada kita juga, setiap kali kita mandi, hendaklah kita berwuduk. Maksudnya kita mandi dan kita berwuduk, supaya lepas mandi tu kita dah berwuduk. Lazimkan macam tu, biasakan. Jadi kita jadi orang yang memang akan sentiasa dalam keadaan berwuduk.